Nampak cursor saya bergerak? Nampak. Okey. Nampak tak ada tulisan kat bawah skrin? Ada. Cuba baca. Tingkatan 4 bab 2 daya dan gerakan topik 2.2 graf gerakan atom. Okey. Oh, saya lupa letak fizik. Fizik nampak? Tak ada. Kataan fizik. Fizik tingkatan 4. Fizik tu tak nampak cikgu. Tak nampak fizik. Nampak fizik tingkatan 4, bab 2, daya dan gerakan. Nampak IK je. IK saja. Oh, maknanya separuh dah ni skrin ni. Separuh. Sekarang? Dah nampak. Nampak semua? Nampak. Gerakan, graf gerakan, lepas tu terpotong. Itu saya tahu. Yang bawah ni, yang bawah sekali ni. Nampak. Fizik tingkatan 4, bab 2 gerakan, bab 2 daya dan gerakan, nampak yang tu? Tak. Tak nampak? Sekarang nampak? Maksud cikgu full ke apa? Cikgu, saya nampak cikgu. Di skrin apa awak nampak? Bagi tahu saya semua sekali. You describe the whole screen. Tiga jenis graf gerakan linear. Bawah dia fizik tingkatan 4 bab 2 daya dan gerakan topik 2.2 graf gerakan linear. Okay, on the top left corner ada apa? Cikgu. Ada gambar saya penuh ke? Separuh ke? Bergerak ke tak? Bergerak. Bergerak. Okay. Nampak full. Nampak full. Okay lah tu. Function. Clear. Okay, we have 1 minute before we start. Okay, harap semua boleh bersedia. Topik kita akan mula topik 2.2. Menurut cikgu, siapa ya cikgu yang ajar kamu sebelum ni? Cikgu Loh. Cikgu Loh cakap 2.1 dah habis kan? Sambung terus 2.2. Cikgu ajarnya elektrik tu. Apa elektrik? Sebelum formula, 4 formula. 4 formula? 4 formula. Oh! 4 formula. Apa elektrik? Mana ada elektrik situ? Sebelum tu. Yang ada graf tu. Sebelum tu elektrik. Bab berapa? Lepas. Sebelum yang S sama dengan V tolak U 1/2 tu. Itu formula lah. Formula kita ada 4. Okay. Formula gerakan linear. Sebelum 4 persamaan tu. Sebelum 4 persamaan. Buku teks ke? Saya tak buka buku Ya, teks. Oh, saya tengok buku teks sekejap. Apa yang kamu maksudkan? I don't really understand. Elektrik. Oh, ini. Aktiviti 2.2 muka surat 34. Buku teks. Betul? Photogate. Yes. Cikgu. Photogate. Ada kena ajar? Dah diajar? Photogate ni kita kena buat dalam lab. Tapi saya cuba cari video. Kalau ada video penerangan yang bagus, saya akan share. Jadi buat masa ni biarlah dulu. Okay, cukup sekadar kamu faham macam mana bentuk graf pita detik. Kamu tahu pita detik kan? Tak tahu. Pita detik tu, carta pita detik tu. Muka surat 33. Tak tahu. Kan dah belajar. Kita orang Kan tak tahu. Kita orang lompat ke persamaan terus. Oh, lompat ke persamaan. Jadi pita detik tak cover
Ada Apa tu satu tunya. lagi? Cikgu buat video. Cikgu buat video Cikgu Loh buat video? Rasanya Tengok dah ke video? tak pasti. Alah, macam mana tak pasti? Kenalah pasti. Awak yang nak belajar kan? Awak kenalah tengok. Tengok balik yang Cikgu Loh tunjuk tu. Jadi, tak perlulah saya ulang. Okay. Kita dah lambat ni sebenarnya. Dah sekarang bulan 3. Sepatutnya habis bulan 6 dah separuh habis. Jadi, biar dulu, okay? Kita teruskan yang mana sepatutnya. Nanti kalau ada masa, kita undur balik ke belakang. Boleh? Boleh Boleh. Boleh cikgu. Okay, boleh. Bagus. Berapa orang dah ni? Bolehlah kita mula. Alright. Before I start, other than this particular boy, siapa yang bercakap tadi ya? Afiq? Afiq. Afiq ke? Apa cikgu? Other than Afiq yang bertanya. Orang lain ada mau tanya apa-apa? Tak cikgu. Oh, siapa tekan record ni? Natia. Okay. Terima kasih Ratia kerana tekan record awal. Okay, kita mula. Gerakan linear. Okay, topik hari ni Fizik tingkatan 4 KSSM, bab 2 daya dan gerakan, dan topik 2.2 graf gerakan linear. Okay. Saya akan cuba bentang sejelas mungkin dan sependek mungkin sebab saya tak mau simpan banyak data dalam penggunaan banyak data dalam Google Drive. So dalam gerakan linear kita ada 3 jenis gerakan linear. Okay, yang pertama graf gerakan linear ada 3 jenis. Yang pertama graf sesaran dan masa. Cikgu. Siapa? Boleh makan? Kamu minta abang asam puasa. Ya, saya. Kenapa besar sangat gambar? Gambar apa? Dia punya apa? Graf tu separuh. Separuh saja. Memanglah separuh. Okey. Graf. Apa kecil pula ni? Okey, 3 jenis. Okey, yang kedua graf halaju masa. So, sama juga graf dia bentuk macam tu lah. Graf macam ni ke? Graf. Halaju masa. Dan yang ketiga graf kejutan dan masa. Oh, skrin tak penuh. Kenapa skrin tak penuh ni? Okey, skrin dah penuh. Okey, nampak dah. Saya terzoom tadi. Okey, nampak semua? Nampak. Nampak. Next one. Ada berapa jenis graf gerakan linear? 3. Ada 3. Ada 3. Alright, correct. So, kita tengok satu-satu. Graf sesaran masa dulu. Sesaran ni apa kamu belajar? Saya tak pasti macam mana kamu faham. Okay, graf sesaran masa biasanya on the x-axis ada sesaran, on the y-axis sesaran, on the x-axis masa. Dan biasalah kita ada dia punya scale tu 1 sampai 5, 1 sampai 10 terpulang. Dan biasanya graf ni macam-macam bentuk. Ada yang lurus, lurus baring,
lurus tegak pun ada di atas paksi X, ada di bawah paksi X, ada yang atas paksi X, betul-betul atas paksi X. Okey, ada juga slanted, okey, with angle, condong. Okey, condong ni nanti kamu akan belajar dia melibatkan kecerunan. Ada yang slanted tapi cross the x-axis, yang graf ni dia cross pada koordinat 30. Kamu tahu baca koordinat kan? Saya harap kamu tahu. Ada yang condong macam tu. So graf ni macam-macam bentuk. Ada yang curve naik ke atas. Ada yang curve turun ke bawah. So macam-macam bentuk. Kamu tak boleh expect belajar graf gerakan linear satu macam bentuk aja, lurus, condong. Dia macam-macam bentuk boleh wujud. Okay. Jadi apakah maksud di sebalik, alahai, saya punya ni. Lambatnya. Terus saya tahu dia lambat. Okey. Apakah maksud di sebalik setiap garisan? Kalau kita ada garis lurus macam tu, pada graf sesaran masa, maksudnya ialah objek berada pada sesaran yang tetap dan sepanjang masa tetap di situ. So maksudnya apa? Maksudnya objek itu pegun. Apa itu pegun? Pegun tu still, static, tidak bergerak. Okey? Contohnya macam ni. Baby tidur berdiri setempat, tak bergerak ke mana-mana. Itu contoh. Seterusnya, lagging lah saya punya screen ni. Kalau okey. Garis lurus di bawah pun masuk pegun juga. Dan garis lurus atas paksi X iaitu 0, lurus macam tu pun maksudnya objek pegun juga. Okey. Gerak sesaran masa tapi lokasi garis tu berbeza-beza. Satu atas paksi Y, satu di bawah paksi Y, satu atas paksi Y. Apakah perbezaan? Jadi, kita tengok daripada contoh. So, apabila bayi duduk satu tempat, pegun pada sesaran 2.5 meter ke kanan. Tengok saya underline perkataan ke kanan dari ibunya sepanjang masa. Itulah graf gerakan untuk bayi itu. Bayi itu duduk pada sesaran 2.5 meter tetap dan tidak bergerak, sentiasa di situ sepanjang masa. Okey? Manakala kalau lamanya lagging. Kalau bayi duduk di sebelah kiri, kita letak dia negatif 2.05. 2.0 meter. Seorang bayi pegun pada sesaran 2.0 meter ke kiri ibunya sepanjang masa. Itu maksudnya. So atas graf kita lukis sebagai garis di bawah paksi X. Sebab nilai sesaran tu adalah negatif. Kamu tengok sini nilai dia sudah negatif. Okay, nilai negatif maksudnya ke kiri. Manakala kalau graf tu duduk pada paksi X atas paksi masa, sini bukan paksi X lagi, paksi masa. Apa maksud dia? Siapa boleh jawab? Kalau graf atas paksi masa, pegun, yes, betul, pegun. Tapi di mana lokasi bayi? Kanan. Lokasi bayi berada bersama-sama dengan ibunya. Okey, ibu duduk situ, bayi pun duduk situ. Itu maksudnya. Bayi berada di pangkuan ibunya. Itulah
aplikasi, ini graf. Okey. Yang graf yang ni, bayi duduk bersama ibu di koordinat 0 sesaran. Okey, ini bayi berada 2.5 meter ke kanan. Yang ini negatif 2, bayi berada pada jarak 2 meter ke kiri. Okey? Okey, sekarang kita tengok balik graf sesaran masa. Jika graf tu condong. Okey, condong melintas pada kosong. Kosong. Kosong masa sesaran dan kosong masa tu koordinat tu, kosong-kosong sini. Apa maksud dia? Maksudnya ialah objek berubah sesaran pada kadar yang seragam. Underline, kadar yang seragam. Maksudnya apa? Objek sedang bergerak dengan halaju seragam. Macam mana halaju seragam? Kamu sudah belajar ke halaju seragam? Sepatutnya kamu tahulah halaju seragam tu macam mana. Okay, saya cuba tunjuk macam mana bentuk halaju seragam. Okay, bila kita interpolate graf tu, okay, sesaran meningkat pada kadar yang seragam. Nampak dia naik dia naik 1 meter, kemudian 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Untuk every second. For every second, the object move 1 meter. The next second, 2 meter. Another next second, 3 meter and so on. Itulah maksudnya seragam. Okay. Dan contoh, seorang bayi bergerak daripada kedudukan kosong dan bergerak menjauhi ibunya dengan halaju seragam ke kanan. Itu ke kanan. So dalam fizik ni, apabila kita melibatkan kuantiti vektor, sesaran ni kuantiti vektor, jarak kuantiti skala. Skala ni tak ada arah. Apabila sesaran dia vektor, dia ada arah. So kiri and kanan matters. Okay. Kalau jarak, dia tak ada kiri dan kanan. Semuanya sama. 3 meter, 4 meter, 5 meter. Tapi sesaran 2 meter ke kanan adalah berbeza maksud dengan 2 meter ke kiri. Okay. Jadi ini maksudnya halaju seragam ke kanan, menjauhi ibunya. Manakala, kalau graf tu di bawah, dia merentasi paksi masa pada saat kedua dan merentasi paksi sesaran pada negatif 0.2. Apa pula maksud dia? Maksudnya masih sama. Cuma ada sedikit saja perbezaan. Okey, kita tengok bila kita interpolate, sesaran bermula pada negatif 0.2, naik ke negatif 0.1, terus ke 0, terus ke 1 meter, terus ke 2 meter, terus ke 3 meter. Maksudnya, di manakah permulaan bayi itu bergerak? Bayi itu bergerak pada jarak negatif 2 meter. Dia bermula pada kedudukan pada sesaran negatif 2 meter. Negatif 2 meter lokasinya adalah di sebelah kiri ibu. Bayi bermula di sini dan dia bergerak. Okay, dia bergerak. Bila dia bergerak dari negatif 2 ke 0, ini. Negatif 2 pergi 1, pergi 0. Okay, 0 pergi 1, pergi 2, pergi 3 ke kanan. 0, 1, 2, 3 ke kanan. So huraiannya ialah bayi itu merangkak dengan halaju seragam ke kanan, mendekati ibunya dan meneruskan perjalanan menjauhi ibunya dengan jarak 3 meter di sebelah kanan. Panjang kan dia punya definition. Okay. Bila kita nak hurai dalam perkataan, dia jadi panjang. Tapi bila kita present dalam bentuk graf, memang pendek. Sebab itulah saintis, fizisis, mathematician, dia suka guna graf, guna nombor sebab it's easy for them to describe the situation. Kalau guna ayat perkataan memang panjang huraiannya. Seterusnya, kadar perubahan sesaran. Bermaksud halaju. Bila sesaran berubah, dia ada kadar tu masa. Okey? Sesaran berubah dengan masa iaitu halaju.
sama dengan hal laju. Okay, sebagai contoh, okay. Sekarang sesaran berubah pada kadar yang seragam. Nampak? 1 meter, 1 meter, 1 meter jarak dia beza. Sesaran berubah secara seragam, nilai bertambah secara tetap. Okay. Jadi kadar perubahan sesaran kita boleh katakan sebagai kadar perubahan sesaran seragam. Okay, bila kamu sebut kadar perubahan sesaran saja, lain maksud dengan kadar perubahan sesaran seragam. Kalau seragam ni dia tetap fix. Okay, kalau kamu tidak sebut seragam, dia tidak fix. Dia boleh jadi berubah tapi tidak fix. Kita tengok contoh macam mana dia berubah dan tidak fix. Dan kadar perubahan sesaran seragam. Kenapa sama? Katanya hal laju seragam sini. Slide ni masalah. Okey, seterusnya. Jadi hal laju seragam. Maksud dia sama. Pening ke setakat ni? Kelas? Pening ke tak? Tak. Okey. Pening. Apa yang pening? Yang apa tu? Yang kadar perubahan sesaran tu. Kadar perubahan sesaran. Sesaran tu berubah. Mula-mula 2, lepas tu jadi mula 1 meter, kemudian 2 meter, 3 meter jarak. So dia berubah. Sesaran berubah. Mula-mula pada saat pertama dia duduk di kosong. Sesaran kosong. Saat kedua dia berubah sesaran. Itu saja perubahan sesaran. Kalau seragam dia berubah secara seragam. Kalau berubah tidak sebut seragam, dia mungkin berubah tapi mungkin laju. Ataupun sekejap laju, lepas tu perlahan, lepas tu laju balik. Itu tidak seragam. Okey? Seterusnya, graf hal laju masa. Kita tengok graf hal laju masa. Tadi graf sesaran masa, sekarang graf hal laju masa. Bila kita ada garis pada hal laju masa, graf hal laju masa, maksud dia hal laju seragam ke arah kanan. Okey, apabila dia duduk di atas. Sebab apa? Nilai laju ni positif di sini. Okey, manakala apabila apabila garis duduk di atas paksi masa, nilai hal lajunya kosong sepanjang masa. Maksudnya objek pegun tidak bergerak. Hal laju kosong, tidak bergeraklah. Okey? Sepanjang masa. Manakala apabila garis tu lurus, mengufuk, tetapi berada pada nilai negatif, ini negatif hal laju, sini kamu baca negatif. Apa-apa above zero is positif. Apa-apa saja below zero negatif. Okay. Negatif hal laju maksudnya hal laju seragam tetapi ke arah kiri. Tadi ini dia punya titik rujukan. So dia bergerak ke kanan dengan hal laju. Sekarang garis yang kedua, yang bawah tu, dia bergerak ke kiri dengan hal laju. Itu maksud dia. So kita tengok balik graf sesaran masa. Tadi graf hal laju, balik kembali kepada sesaran masa. Okey, apabila graf sesaran masa melengkung naik ke atas, maksudnya objek berubah sesaran pada kadar yang meningkat. Beza, tadi kadar seragam, sekarang kadar meningkat. Maksudnya juga objek sedang bergerak dengan kadar perubahan hal laju meningkat. Hal laju dia meningkat. Dalam kata lain, objek sedang memecut. So, objek berubah sesaran pada kadar yang meningkat tu, kita tengok sesaran ni. Sesaran dia meningkat, kadar dia meningkat. Kamu tengok yang di sini, dia punya jarak tu kecil saja. Makin lama makin luas, makin luas, makin luas.
itulah sesaran kadar yang meningkat. Berubah sesaran pada kadar yang meningkat. Yang tadi berubah sesaran pada kadar yang sama. Sekarang berubah sesaran pada kadar yang meningkat. Mula kecil, lepas tu makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Nampak tak? Objek sedang bergerak dengan kadar perubahan hal laju meningkat. Okey, apabila kita huraikan dalam perkataan hal laju, kita cuba tengok pada graf hal laju. Okey. Situasi yang sama tapi pada graf yang berbeza. Ini graf sesaran, ini graf hal laju. Okey, describe situasi yang sama. Macam mana bentuk dia? Bentuk dia jadi lurus. Okey, hal laju meningkat. Hal laju meningkat, meningkat dan meningkat. So, kamu tengok nilai hal laju bermula daripada kosong, meningkat secara seragam. Meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi secara seragam. Hal laju meningkat secara seragam. Hal laju meningkat secara seragam maksudnya pecutan seragam. Kamu tahu level-level gerakan ni mula-mula statik. Pas statik dia ada hal laju. Apabila up lagi pada hal laju dia ada pecutan. Okey, daripada diam, bergerak pada pergerakan seragam. Satu lagi memecut. Mula perlahan dan makin laju. Itu adalah pecutan. Baik, seterusnya kita tengok graf pecutan masa. Tadi mula-mula sekali kita tengok graf sesaran masa, kita sudah tengok graf hal laju masa, sekarang kita tengok graf pecutan masa. Apabila hal laju meningkat secara seragam, maksud dia adalah pecutan seragam, saya sudah ulas tadi. Macam mana bentuk dia pecutan seragam di atas graf? Okey, pertama sekali mesti ada graf pecutan dan masa. So macam mana dia punya garis? Condong ke, mendatar ke, atas ke, bawah ke, tengah ke, okey, macam mana? Garisnya adalah lurus di atas, pecutan seragam. Boleh jadi juga lurus atas paksi masa. Juga membawa maksud pecutan seragam, hal laju meningkat ataupun pecutan seragam. Maksud yang sama. Boleh juga garis dia duduk di bawah paksi masa. Tetapi nama dia sudah lain. Nama dia jadi nyah pecutan seragam. Okey, bila garis di atas untuk pecutan masa, saya harap kamu tidak confuse ya. Biasanya pelajar, ikut pengalaman saya, dia akan confuse. Dia akan confuse ketiga-tiga graf ni. Dia suka mix up. Okey? Everything's jumble up. Okay, sometimes they refer to this situation but they merge with the wrong graph. Kamu kena tahu, dalam tajuk ni ada 3 jenis graf. Okay, graf sesaran masa, graf hal laju masa, graf pecutan masa. So ini, bentuk ni, hal laju meningkat secara seragam, garis lurus untuk pecutan masa, graf pecutan masa. So kalau macam ni, maksudnya pecutan seragam. Kalau garis duduk di atas paksi masa, lurus macam tu, maksudnya objek tidak memecut. Kerana A adalah 0, pecutannya 0. Kenapa kita guna simbol A untuk pecutan? Siapa boleh bagi tahu? Sebab simbol pecutan A kan? Kenapa pakai simbol A? Pecutan, P-E-C-U-T-A-N, pecutan. Kenapa tak ambil P? Sebab dalam English acceleration. Sebab acceleration. Yes. Banyak-banyak simbol yang kita guna dalam fizik ni, dia refer balik kepada perkataan asal dia dalam bahasa Inggeris. Okay? A untuk acceleration. Acceleration maksudnya pecutan dalam bahasa Melayu. So jangan confuse. Ada orang confuse kejap A, kejap itu dan ini. Meter per second. Confuse lah tu. Okay, kena ingat A ini sudah kosong. Okay, pecutan kosong. Duduk di atas garisan ini. Okay. Manakala kalau garisan tu di bawah paksi masa,
Namanya adalah nyah pecutan. Apa maksud nyah pecutan dengan pecutan seragam? Ini, yang ini dengan yang ini. Ya, tepat sekali. Bagus. So kalau pecutan maksudnya objek bergerak semakin laju. Manakala nyah pecutan objek bergerak semakin perlahan. Itu maksud dia. So kita tengok rumusan semua sekali ya. Ini dulu. Dia ada garisan ni sebenarnya. Nampak tak garisan? Sudah hilang garisan. Okey, untuk graf sasaran masa, kalau objek pegun, bentuknya adalah macam tu. Okey. Kalau untuk hal laju masa, garisnya menjadi, kalau objek pegun, kita masih lagi membincangkan objek itu pegun, tidak bergerak. Hal laju masa, graf dia akan jadi duduk di atas paksi masa. Okey, manakala pecutan masa, grafnya juga atas paksi masa. Okey, betul-betul atas garis tu. Manakala dalam situasi objek bergerak dengan hal laju seragam, dia bergerak ke depan. Okey, tapi seragam saja. Tidak meningkat. Sasaran masa, grafnya berubah menjadi garis lurus slanted. Condong. Manakala graf hal laju masa, garisnya menjadi lurus dan melintang. Dan nilainya adalah menunjukkan nilai hal laju. Manakala graf pecutan, sekarang ni seragam, hal laju seragam. Kamu rasa ada pecutan ke tak ada pecutan? Bila hal laju seragam? Tak ada. Tak ada pecutan. Maksudnya pecutan zero. So garisan akan berada pada betul-betul atas zero ni, paksi masa. Dia duduk lurus atas paksi masa. Manakala dalam situasi objek bergerak dengan hal laju meningkat. Sekarang hal laju meningkat ada pecutan. Daripada perlahan semakin laju. Okey, graf sasaran masa menjadi melengkung naik ke atas. Dia melengkung. Okey, kita akan faham lebih lanjut kenapa dia melengkung apabila kita belajar satu lagi bahagian dia namanya apa namanya? Astagfirullah. Kecerunan. Kecerunan. Gradient dalam bahasa Inggeris, gradient. Lama dah saya tak guna dalam bahasa Melayu. Okey, ini dia melengkung ke atas, maksudnya objek sedang memecut. Manakala pada graf hal laju masa, dia akan jadi condong. Ya, condong dan gradient positif, kecerunan positif. Manakala untuk graf pecutan masa, dia akan jadi garis lurus dan nilai di sini adalah nilai pecutan. Okay. Ingat pecutan dia seragam. Dalam situasi ini pecutannya seragam, dia ada satu nilai, dia tidak berubah-ubah. Seragam, fixed value of acceleration. Seterusnya apabila objek bergerak dengan hal laju berkurang, maknanya nyah pecutan. So bila nyah pecutan untuk graf sasaran masa, dia melengkung tetapi lengkungannya begitu. Okey, daripada kecondongan tinggi dia pergi kecondongan rendah. Tinggi kecondongan rendah. Kecerunan tinggi pergi ke kecerunan rendah. Itu melengkung. Okey, manakala untuk graf hal laju masa, nyah pecutan, garis lurus tetapi kecerunan negatif. Slanted on the other way. Tetapi untuk graf pecutan masa, grafnya berada pada nilai negatif. Sebab dia nyah pecutan, nilai dia negatif dan nilai acceleration, nilai pecutan di sini mesti negatif. Di bawah kosong adalah negatif. Okey, ada sebarang soalan sebelum saya teruskan? Sekarang dah 1:11. Cikgu. Berapa minit dah kita? Yes. Nanti send kat tele boleh? Send apa? Inilah gambar sebab kat buku kita orang lain. Buku teks lain. Okey, memang buku teks ni lain sebab dia susun tu lain. Saya dah tengok dah buku teks ni. Dia susun lain. Jadi saya hantarlah nanti gambar ni ya. By the way, you will have the recording for today's lesson. Tak ada, jangan risau. Next, kita tengok
pada kecerunan graf. So, bila kita bercakap berkenaan graf gerakan linear, kita kena tahu mentafsir daripada bentuk graf. Lurus ke, condong ke, melengkung ke, kita kena tahu tafsir. Dan juga kita kena tahu mengambil maklumat daripada kecerunan. Kamu belajar berkenaan kecerunan kan? Belajar. Apa formula kecerunan? Pintasan negatif pintasan Y per pintasan S, Y2 tolak Y1 per S2 tolak S1. Tepat sekali. Okey, ada dua jenis cara kira. Pintasan X, pintasan Y pun boleh, ataupun pakai Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Saya harap tak ada masalah yang ni. Ikut pengalaman saya, bila saya suruh kira kecerunan, memang datang masalah. Saya harap kamu tak ada masalah yang ni ya. So basically, Y2 tolak Y1 adalah nilai X. Dan X2 tolak X1 adalah nilai Y. Ini secara umumnya untuk mengira kecerunan. So kita tengok pada graf sesaran masa. Apabila garisnya lurus macam ni dan tidak condong sedikit pun, tiada sebarang kecondongan, nilainya adalah kosong. Kecerunan automatik kosong. Sebab apa? Nilai Y1 dengan nilai Y2 dengan Y1 sama. Contohnya Y2 sini 3. Y2 sini Y1 pun 3. 3 tolak 3 kosong. Kosong bahagi apa-apa nilai, dia akan menjadi kosong. Okay? Jadi harap tak ada masalah yang tu. Manakala apabila graf tu lurus dan ada kecerunan, macam ni bentuk ada kecerunan. Walaupun sedikit saja masih ada nilai. Dan bila kita kira kecerunan dia, kita ambil tinggi segitiga dengan lebar segitiga. Kecerunan boleh dikira dengan L bahagi T. L ni nilai sesaran, T nilai masa. So, L bahagi T adalah halaju. Okay, V ni halaju Kamu tahu kan? Cikgu, yang tu tak nampak. Apa yang tak nampak? Sebelah L per T sama dengan tu tak nampak. Oh ya. Kamu nampak sampai L over T saja? Oh ya ke? Macam tu? Nampak? Lebih kecil tadi nampak sikit dia punya sama dengan, sekarang tak ada sama Oh, dengan. saya kena kecilkan lah. Macam tu nampak? Nampak cikgu. Penuh sampai equal to V. Ya, nampak. Okay. Oh, saya punya Nampak. kamera sebenarnya inverted. Kalau saya tunjuk kanan dia jadi kiri, yang tunjuk kiri jadi kanan. Kamu jangan confuse Okay. So, L over T. Kamu tahu ni L apa? L adalah sesaran. T adalah masa. Sesaran bahagi masa. Apa sesaran bahagi masa? Sesaran bahagi masa adalah halaju. So, automatically kamu kena tahu mentafsir graf. Kecerunan graf bagi sesaran masa adalah bersamaan dengan nilai halaju. Okey, tengok contoh. Contoh. Kita ada graf sesaran masa dan garisnya condong, ada kecerunan. Dan kita ada koordinat 4600, jadi tak ada masalah, boleh kira kecerunan. Mari kita kira kecerunan. Macam biasa, buat segitiga. Dan kita kira lah. Kita guna formula ni Okay, 6 tolak kosong bahagi 4 tolak kosong. Dan pada masa yang sama, kamu kena letak dia punya unit. Okay, 6 kosong ni sesaran. Sesaran unit dia apa? Unit dia meter. 4 kosong ini apa? Masa. Okay, 4 dengan kosong ini adalah masa. Unit dia apa? Saat. Kamu letak unit. Bila letak unit, kita akan kurang confuse. Dan bila kita tekan kalkulator, dapat 6/4. Meter dengan second combine dia jadi meter per second. Nampak? Kamu ingat lagi meter per second ni unit apa? Pecutan. Unit pecutan Halaju. Halaju, ini halaju. Okay, automatically. Bila kamu buat calculation ni, kamu masukkan unit dia sekali, kamu akan ada sistem check and balance. Okay, check and balance dalam kamu punya calculation, confirm ini adalah
sedang mengira hal laju. So nilainya adalah 1.5 meter per second. So meter per second ni nilai hal laju. M meter, S saat, unit masa, meter per second adalah unit hal laju. Boleh faham? So sebab itulah kecerunan bagi sesaran masa, graf sesaran masa mewakili maksud hal laju. Okey? Okey, masih lagi pada graf sesaran masa. Kita tengok pula graf tu melengkung. Kita ingat graf melengkung ni ada perubahan hal laju. Ada perubahan hal laju, maksudnya ada pecutan. So kita ada pada nilai A dan nilai B. Kita boleh lukis garisan tangent. Kamu tahu tangent? Belajar dalam matematik. Oh. Okey, garisan tangent pada titik A, kamu tengok titik A ni dia kurang condong. Okey, pada titik B lebih condong. Kurang condong, lebih condong pada titik B. Titik A, titik B. Okey, jadi di sini kamu tahu mentafsir kecerunan pada graf sesaran masa adalah hal laju. So hal laju pada titik A adalah lebih kurang berbanding hal laju pada titik B. Okey, kecerunan pada titik B lebih besar daripada nilai kecerunan pada titik A. Ia juga membawa maksud peningkatan pada kecerunan. Maksudnya ada peningkatan pada hal laju. So hal laju sini rendah, hal laju sini tinggi. Peningkatan hal laju. Boleh faham? So apa maksud peningkatan hal laju? Maksudnya adalah pecutan. Jadi simply bila kamu nampak graf macam ni, kamu boleh tafsir dalam bentuk kecerunan. Kamu boleh nyatakan bahawa graf ini menunjukkan objek sedang memecut. Seterusnya kita tengok pada graf hal laju masa. Okey. Apa maksud kecerunan pada graf hal laju masa? Tadi graf sesaran masa, sekarang graf hal laju masa. Oh, saya punya gambar di sini. Ulang balik, apa soalan kamu? Pecutan. Ya, pecutan, bagus. Dapat dah tu. So dari pengiraan, kecerunan bermaksud hal laju bahagi masa. Okay, V over T. So V over T simply apa? Simply pecutan. Contoh, kita buat kiraan sikit supaya kita confirm dan kita yakin. Okay. Kita ada graf velocity dan kita ada koordinat 3800. Ini nilai 2, ini nilai 1. Guna formula ni. Formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kita akan dapat nilai. Dan jangan lupa masukkan unit. Unit ni adalah dia punya senjata rahsia. Okay, dalam fizik. Kamu boleh guna unit untuk mendapatkan kamu dapat manfaat banyak daripada unit. Okay, tuliskan unit. Kerana unit ni membantu kamu untuk double check your answer. Okay, unit untuk 80 ni adalah velocity. Velocity unit dia meter per second. Velocity tu hal laju hal laju. Saya lupa tukar. Okay, 30 ni adalah masa saat S. So 3/8 meter per second kamu combine. Meter per second square. Nampak kamu sudah combine. S ni naik atas. Jadi -1 tambah lagi -1 jadi -2. Meter per second square. Do you recognize this unit? This is the unit for acceleration. Okay, unit untuk pecutan. 2.7 meter per second square. So next time ingat dalam apa-apa pengiraan sekalipun cuba masukkan unit. Kerana unit membantu kamu menjimatkan masa sebab kadang-kadang kamu kira-kira bila sampai di hujung kamu confused. Ya betul ke tidak? Salah ke tidak? Okay. So dengan kehadiran unit dalam pengiraan kamu tu memotong, memberi
Memberi apa? Double check. It's double check your work. So kita sudah double check, unitnya betul, unit pecutan. So nilai ini adalah nilai pecutan. Okay. Seterusnya, lama dah, sejam ke kita ni? Belum lagi kan? Saya harap sekejap. Tapi slide ni lambat bergerak. Banyak lagging. Okay, luas di bawah graf. So 3 benda. Bentuk graf. Yang kedua, kecerunan graf. Yang ketiga, luas di bawah graf. Dia ada maksud. Jadi apa yang dimaksudkan luas di bawah graf? Luas di bawah graf bagi halaju masa. Contoh, halaju masa ini adalah luas di bawah graf. Dan bentuknya adalah segi 4. Jadi untuk kira luas, simply V darab T. Luas segi 4 sama dengan V darab dengan T. Okey, halaju darab dengan masa. So, halaju darab dengan masa, apa maksud? Tengok, unit untuk V, V adalah sesaran bahagi masa. Okey, kita tukar pada bentuk asas dia. Masih lagi darab dengan masa. So sekarang kita boleh potong masa dengan masa. Satu masa kat atas, satu masa kat bawah. T over T equals to 1. Boleh potong. So kita tinggal dengan L. Apa tu L? L adalah sesaran. Ya, salah objek. Jadi, penjelasannya ialah nilai yang kita kira luas, nilai luas yang kita kira di bawah garis graf bersamaan dengan sesaran objek. Okay, another way to interpret a graph. Ada 3 cara. Okay, number 1 is from the shape of the graph. Yang kedua, by calculating the gradient of the graph. Yang ketiga, by calculating and interpret the area under the graph. Luas di bawah graph. Kalau luas di bawah graf tu condong, graf condong. So luas di bawah graf menjadi bentuk segitiga. Sama juga. Okey, cuma kena tahu nilai. Nilai di sini 5, tinggi segitiga 5 dan lebar segitiga 5 juga. 5 halaju, 5 masa. So luas di bawah graf bentuk segitiga bersamaan dengan 1/2 darab 5 meter per second darab 5 second. Kenapa saya masukkan unit ni? Sudah saya ulang banyak kali, unit ni penting untuk membantu kamu mengesan kesalahan dalam pengiraan. Mengurangkan kesalahan. It double checks your answer. Okay, so make it a habit to always include unit in your calculation. Saya tahu ni, pelajar-pelajar biasa suka skip unit. Banyak berlaku, zaman berzaman suka skip unit. Akhirnya you will screw up. Okay, always go to the basic. So, formula segitiga, half times height times base, correct? Separuh darab tinggi darab lebar. Itu formula segitiga. Sama juga kita apply formula segitiga sini. Half, separuh, darab ketinggian, darab tapak, base. Meter per second, unit halaju, S, unit masa, saat. Kita boleh potong S minus 1 dengan S. Sebab S minus 1 ni duduk di bawah. S ini duduk di atas. Satu di bawah, satu di atas. Mana saya ni? Satu, dia ada 2. Okay? Ini bar. Satu S di atas, satu S di bawah. So S atas dengan S bawah potong. Tinggal kosong, bukan kosong, tinggal 1. Jadi kita boleh terus tulis 1/2 darab 5 darab 5, 25. Okey, tinggal saja M. Unit tinggal M saja pasal S sudah hilang. Kita potong yang ada atas satu bawah satu. Dan akhirnya jawapan adalah 12.5 M. M tu apa? M tu meter, unit sesaran. So, see, this is what I mean. You can confirm your answer with the unit. You know, M is meter. So, this is the value of sesaran. Nilai sesaran. So, sesaran dalam bahasa Inggeris, displacement. Dalam fizik, simbol sesaran saja kita guna L.
dalam bahasa Melayu. Tetapi dalam bahasa Inggeris kita guna D. Okay, dalam bahasa Melayu guna L. Dalam English D. D means for displacement. So displacement is the direct translation from sesaran. Sesaran dalam bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya displacement. Okay, D displacement. Jadi jangan hairan kalau dalam exam tulis sesaran dengan simbol D. Okay? Seterusnya, tengok contoh lain. Okay, graf sesaran masa, luas di bawah graf. Tadi graf halaju masa, luas di bawah graf. Sekarang kita kira sesaran masa, luas di bawah graf untuk graf sesaran masa. Apa maksudnya? Sama juga formula 1/2. Ya, ada soalan? Tak ada, okey. Sebab dia bentuk segitiga, formula sama. Half times height times base. Half times height, height dia L, base dia T. Okay, L and T. So, luas segitiga ini, pengiraan dia. Ingat, masukkan unit. L ni sesaran, unit dia meter. T ni masa, unit dia saat. Lagi, okey, good. So, kita terus kira half times LTMS. So, LT dekatkan dia. MS, unit dengan unit dekatkan dia. Unit MS. MS tu unit lah. Jadi, half times LTMS. Jadi, MS ni apa? MS adalah meter saat. Meter saat unit yang tak ada makna. Okay? No meaning. Jadi, tak perlu belajar. So, tak akan ada soalan tanya ataupun suruh guna nilai luas di bawah graf bagi graf sesaran masa untuk buat untuk jawab soalan. Tak akan tanya sebab ini nilai yang tidak ada makna. Manakala kita tengok pula graf pecutan masa. Apa sangkut? Okay, pecutan masa. Luas di bawah graf untuk pecutan masa. Yang ni ada maksud. Okay, pecutan dia, tinggi dia A. Kita tahu nilai dia kat sini, kita baca. Tapak dia T. So, luasnya adalah half times height times space. Sama juga, masukkan unit. Okay, unit pecutan dan unit saat. Kita kira, teruskan pengiraan. Kita boleh potong. Boleh potong S. S di sini ada 2 di bawah bar. Nampak negatif tu maksudnya ada bar. Okay, S ada 2 biji di bawah. Okay, S yang ini dia ada di atas bar. So, S, S, S. Okay, S 1 biji di atas, S 2 biji di bawah. So, 1 di atas dengan 1 di bawah boleh potong. So, tinggallah S 1 di bawah. So, half times A times T meter per second. Sekarang S tinggal 1, tapi di bawah bar. Okay, negative 1. Dan jawapannya ialah half AT meter per second. Dan meter per second ni, meter per saat adalah unit halaju. Jadi luas di bawah graf ni ada maksud. Maksud dia halaju. Tapi bukan halaju. Dia adalah perubahan halaju. Okay. Dia melibatkan perubahan. Bila pecutan dia ada perubahan halaju. Maksudnya daripada perlahan pergi semakin laju. Perlahan makin laju, makin laju, makin laju pecutan. So ada pecutan halajunya tidak seragam. Halajunya meningkat. Jadi nilai yang kita kira bukan nilai halaju. Yang kita kira untuk graf luas di bawah graf adalah nilai beza halaju. So beza halaju untuk silibus fizik tingkatan 4, tingkatan 5 tak ada belajar. Ini untuk peringkat universiti. Jadi tak perlu belajar. Okey, jelas ah? Jadi kita buat rumusan untuk luas di bawah graf dan kecerunan ada 4 kemungkinan. Okey, untuk graf sesaran masa, nilai kecerunan mewakili halaju. Manakala graf halaju masa, nilai kecerunannya mewakili pecutan. Manakala graf pecutan masa, nilai kecerunan tiada maksud. Okey, jadi kamu tak perlu tahu. Manakala graf sesaran masa untuk jumlah luas di bawah graf, tiada maksud. Halaju masa,
jumlah luas di bawah graf bermaksud sesaran. Dan untuk graf pecutan masa, jumlah luas di bawah graf maksudnya beza halaju di luar silibus. Kamu tak perlu belajar, it's luar, beyond of the syllabus. Kamu akan jumpa ni di peringkat universiti. 3 tak perlu tahu, ada 3 saja. Pentafsiran untuk kecerunan dan luas di bawah graf. Jadi kita tengok contoh. Saya besarkan soalan. Nampak ke soalan? Nampak? Okey. Camera on. Sekejap. Reconnect device. Okey, nampak ah? Terbalik ni. Sekejap saya betulkan. Okey. Saya cuba jawab soalan yang ni. Ayah. Mana pen pula? Alah, pen pula tak ada. Setting komputer pen tak ada. Okey, rajah 2.3 menunjukkan graf sesaran masa. Kamu nampak ke? Kertas yang saya boleh menulis ni. Nampak. Nampak Saya boleh tulis Okey, lambat sikit. Mungkin suara saya dengan penulisan akan lambat lah. Terbalik ke betul ni? Cik. Bawah sikit. Ya. Kenapa tak guna board je, whiteboard? Tak ada whiteboard, darling. Whiteboard kat sekolah. Okey, masa ni. Dekat Google Meet. Rajah menunjukkan graf sesaran masa seorang pelari dalam satu sesi latihan memanaskan badan. Terangkan keadaan gerakan pelari itu yang diwakili oleh graf OA, BC dan DC. Okey, diasingkan tu graf supaya kita jelas. Kita boleh asingkan setiap bahagian graf tu supaya senang untuk kita menganalisa. Cikgu, Ya. cikgu statik Ya, memang statik. Ada gerak tu. Mana soalan ni? Ya Allah. Oh, buku lain. Saya tengok buku lain. Patut tak jumpa. Ni dia. Yes, sementara tu ada soalan. Kenapa tak guna whiteboard? Tak ada whiteboard. Saya dah cakap dah tak ada whiteboard. Ini rumah, bukan sekolah. Taufik, Tak ada whiteboard. Dalam Google Meet. Boleh pakai whiteboard dalam Google Meet? Boleh. Oh, Jamboard tu? Bukan, ada lagi satu. Saya tak tahu lah tu. Tak pandai lah. Okey, tengoklah. Tak apa. Macam ni boleh tulis. Senang. Tak payah pakai pen. Bahagian OA. Cuba tengok OA. Okey, OA. Dia suruh apa? Terangkan keadaan gerakan pelari itu. Terangkan. So, soalan dia selalu akan suruh kamu tulis karangan. Bukan karangan, pernyataan saja. Satu ayat. Menerangkan maksud garisan. Okey? Pertama sekali kamu kena pastikan apa jenis graf. Graf ini adalah sesaran masa. Okey? So, poin yang pertama, kamu boleh tafsir graf ni dari segi bentuk. Okey, bentuk dia lurus naik ke atas. Lurus naik ke atas. Macam tu. So, untuk sesaran masa, lurus naik ke atas, apa maksud dia? Sesaran berubah secara macam mana?
secara linear. Sesaran bertambah. Kamu boleh cakap dari segi bentuk, sesaran bertambah secara seragam. Itulah jawapan kamu. Okey. Berubah secara seragam, apa maksud lain? Ayat lain yang kamu boleh pakai. Ayat lain, sama juga. Jawapan yang sama, boleh diterima. Kamu tulis ini, jawapan diterima. Maksud lain. Apabila sesaran bertambah, apa yang kamu boleh cakap? Berkenaan halaju. Bila sesaran bertambah secara seragam. Halaju seragam. Halaju seragam. Simple. Okey. Okey, bila kamu nak tafsir dari segi kecerunan, banyak cara untuk kamu approach soalan-soalan graf garis ni kan. Linear graph. Graf gerakan linear. Okey, kamu mau tafsir dari bentuk kecerunan. Cerunan. So dia cerun positif. Cerun positif, graf sesaran masa. Apa maksud dia? Maksudnya halaju seragam. Sama juga. Sama juga jawapan dia. Jawapan ini betul, ini betul. Cuma poin saya, kamu boleh tafsir menggunakan bentuk ataupun kamu boleh tafsir menggunakan cerunan. Okey. Nombor 3, bolehkah kamu tafsir dengan menggunakan luas di bawah graf? Luas di bawah graf. Boleh kamu tafsir pakai luas di bawah graf? Tak payah tafsir luas di bawah graf kerana untuk graf sesaran masa, luas di bawah graf tak ada maksud. Jadi tak payah pakai yang ketiga. So kamu boleh tafsir dari bentuk atau tafsir dari kecerunan dan jawapan dia tetap akan dapat jawapan yang sama. Okey? Boleh. Jadi gerakan AB pula. Gerakan AB dari sini ke sini. So gerakan dia lurus. Lurus saja. A ke B. Terbaik buat lukis graf balik. Sesaran, masa, lurus. Macam mana nak tafsir? Bagus. Daripada T1 ke T2. Kamu nak tafsir dari segi bentuk. Okey, apa boleh kamu cakap daripada bentuk? Bentuknya lurus, so maksudnya? Pegun. Apa? Pegun. Pegun, ya. Objek pegun. Betul. Ataupun ini apa? Lari kan? Seorang pelari. So, pelari itu sedang berhenti. Pelari berhenti. Kamu tulis pegun pun saya terima juga. Tapi kalau kamu jawab in konteks lebih bagus. Okey, jawab dalam konteks. Konteksnya seorang pelari dalam satu sesi latihan. So daripada A ke B, pelari sedang berhenti. Itu jawapan kamu, pelari berhenti. Okey, sekarang B ke C. B ke C melengkung. Okay, kamu pecah-pecahkan lagi senang. B ke C, graf, sesaran masa, melengkung. Macam mana tafsiran daripada bentuk? Laju bertambah. Pelari sedang Memecut. meningkat halaju ataupun memecut. Pelari sedang memecut. Jawapan diterima. Okey, C ke D. C ke D. Macam tu pula. Sesaran masa. Macam mana nak tafsir? Sekarang kecerunan. Cuba kita tengok dari bentuk kecerunan. Kecerunan dia negatif. Apa maksud kecerunan negatif untuk graf sesaran masa? Nyah pecutan.
Nyah pecutan tidak tepat. Graf sesaran masa ni, sesaran masa. Sesaran semakin berubah, semakin mendekati kosong. Okey, sesaran sini jauh, katakanlah 5 meter. Sekarang sesaran sini kosong. Okey, daripada 5 meter balik ke kosong. Maksudnya apa? Dia patah arah. Patah arah. Macam tajuk lagu. Okey, dia pusing balik. Tadi dia pergi ke kanan ataupun dia pergi ke depan, sekarang dia pusing ke belakang. Itu maksud dia. Okey, pusing ke belakang dan halaju dia macam mana? Halaju seragam ke halaju meningkat? Okay, jawapannya ialah pelari berpusing balik. Berlari balik. Berlari balik ke tempat permulaan. Okey, halajunya macam mana? Cuba tengok kecerunan. Kecerunan seragam ke kecerunan tidak seragam? Sebab kecerunan pada graf sesaran masa mewakili halaju. Jadi, kecerunan seragam maksudnya halaju seragam. Dia patah balik dengan halaju seragam. Tadi dia ke depan, saya patah balik dengan halaju seragam. Itu jawapan dia. Okey. Boleh? So tak ada kira-kira. Next question ada kira-kira. Boleh saya teruskan? Ke pening dah. Bolehlah. Nanti tengok balik video. Okey, soalan yang seterusnya. Rajah 2.3. Satu menunjukkan halaju masa. Sekarang graf halaju masa. Sebuah motosikal bergerak di sepanjang satu jalan yang lurus. Apa dia suruh kira? Terangkan keadaan gerakan motosikal itu yang diwakili oleh OA. Saya lupa soalan tu saya tak letak sini. Maaf. Kesilapan teknikal. So, terangkan keadaan gerakan motosikal itu yang diwakili oleh OA. Okey, OA. Tengok OA. O ke A, halaju meningkat. Betul. Jadi macam mana nak terangkan? Kamu boleh cakap motosikal memecut daripada OA. Okey. Seterusnya AB daripada A ke B. Apa ni? A ke B. Halaju tetap 25.0 meter per second. So daripada A ke B, motosikal bergerak dengan halaju seragam 25.0 meter per second. Okay, kamu jawab macam tu. Okay, daripada B ke C, sekarang gradient atau kecerunannya negatif. Kecerunan negatif bagi graf sesaran, graf halaju masa. Apa maksud? Daripada B ke C, motosikal nyah pecut. Ataupun semakin perlahan. Okey, daripada D ke C, C ke D. Daripada C ke D, apa maksudnya? Motosikal bergerak dengan halaju negatif. Bermaksud motosikal bergerak arah berlawanan, patah balik. So, motosikal bergerak dengan halaju negatif. Bermaksud patah balik, berpusing balik.
Bergerak balik. Bergerak balik. Itu tafsiran. Okey, ini jawapan dia. Soalan kedua, tentukan sesaran motosikal itu. Dia suruh kira. Sekarang baru kita kira. Sesaran motosikal itu selepas 20 saat. Soalannya ialah sesaran selepas 20 saat. Itu soalan. Soalan B. Okey. Selepas 20 saat, dia suruh cari sesaran. 0 ke 20. So, sesaran. Macam mana kita nak cari sesaran daripada graf halaju masa? Bersamaan dengan luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Sini bentuk trapezium. Kalau kamu tak ingat bentuk trapezium, kita pecahkan. Segitiga tambah rectangular tambah segitiga. Macam tu. So macam ni, tambah macam ni, tambah macam ni. Kira satu-satu. Okey? Daripada yang ini dulu, kamu kira. Tingginya adalah 25.0 meter per saat. Tinggi, darab, lebar. Lebar dia 10 saat. Sini ya, 0 ke 10. 10 second, 10 saat. Tapi kena darab 1/2 sebab formula segitiga. Okey, bila kita tekan kalkulator, 25 darab 10 sama dengan 250. Unit kita combine, S dengan S potong, meter. Bahagi 2, belum bahagi 2 lagi. Bahagi 2 pula. 250 bahagi 2 berapa? Kalkulator. Hilang pula kalkulator. Tolong saya kira. 250 bagi 2, 125, betul? Betul cikgu. 125 meter. Untuk ini. A, okey, untuk A. Sekarang kita kira B. Okey, luas dia adalah 25 meter per second. Masukkan unit, jangan lupa masukkan unit. Tinggi darab lebar. Tinggi darab lebar. Lebar dia 15 tolak 10. 5 second. So S ini dengan S ini potong. 25 darab 5. 125. Betul? Meter. Itu untuk B. Kira pula C. C adalah segitiga. Luasnya adalah tinggi. Tinggi masih lagi 25. 25 meter per second. Darab tapak 20 saat tolak 15 saat. 5 saat. Tak nampak dah. Okay. Tinggi sikit. Okay, sorry. So, second. Dengan second potong. 25 darab 5. Masih lagi. 125. Bahagi 2. Bahagi 2. Segitiga. Ingat segitiga. Formula dia half times height times base. Separuh darab tinggi darab lebar. So, 125 bahagi 2. Tolong kira. Apa kata saya hilang? 62.5. 42.5, betul? 62 cikgu. Berapa? 62.5. 62.5. Sorry, 62.5 meter. Itu adalah C. Jadi soalan tanya sesaran selepas 20 saat. Berapa jarak sudah dia bergerak selepas 20 saat? Kamu campur ini, campur ini, campur ini. Jawapannya ialah A plus B plus C equal to berapa? Cuba kira. 312.5 meter. Jawapan dari buku. Betul ke tidak? Can anyone confirm? Betul cikgu. Betul. Tahniah untuk kita semua. Okey, seterusnya.
Lakar graf pecutan masa bagi gerakan motosikal itu untuk 25 saat yang pertama. Dia suruh lakarkan. Lakar graf pecutan masa untuk 25 saat yang pertama. 0 sampai 25 saat. Dia suruh lakar graf pecutan masa. T. So kita letak masa. 5, 10, 15, 20, 25. So kita kena lakar. Daripada A ke B, pecutan dia diwakili oleh kecerunan. So kita kira kecerunan dia. Berapa kecerunan daripada 0 ke A? Kita kira. 25 bahagi 10. 2.5 meter per second square. Okay, 25. Tanda 25. 25 sini. Daripada 0 ke 10. 0 ke 10. Lurus pakai pembaris. 25 meter per second square. Daripada A ke B, ada pecutan tak? Tak ada. 0. Manakala dari B ke C, ada pecutan? Ada. Nyah pecutan. Okey, nyah pecutan. Berapa nilai dia? Ini daripada OA ya. OA. Sekarang AB tak payah kira. BC kita kira nyah pecutan. Y dia 0 tolak berapa nilai sini ya? Ya 2. X dia 20. Y dia 0. Sini Y dia 25. 0 tolak 25. Okey, X2-nya adalah X2 dia 20. Tapi X1-nya adalah 0. Ni X. Ni nilai 2, ini nilai 1. Okey. Nilai 2, nilai 1. Nilai 2 sini X 20. X1 X1 sorry. X1. Ya X. Pening saya buat pening. Macam mana ni? Kecerunan. Kena ada ni nombor koordinat. Tak koordinat lah. Turun bawah koordinat. Koordinat pada titik C ialah 20, 0. Yes. Koordinat pada titik B ialah ini titik C ya, ini titik B. Koordinatnya ialah 15, 25. Baru senang. Okey, Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, Y2 tolak Y1. 0 tolak 25. Okey, X2 tolak X1. 20 tolak 15. Macam tu senang. Kamu kan ada koordinat. Kalau saya lah, saya pening juga kadang-kadang. Okey, negatif 25 bahagi 20 tolak 15, 5. Jawapannya 25 bahagi 5, 10, 20, 25, 5. Negatif 5 meter per second square. So, negatif 5 mana? Sini, negatif 5. Contoh, okey. Sini. Itu adalah graf pecutan masa. Manakala daripada C ke D, kira pecutan juga. Ada pecutan sebab ada kecondongan. Masih lagi confused sebab grafnya. Kita kena letak koordinat. Okey, koordinat dia titik C ialah 20, 0. Yes. Titik D ialah negatif 25, negatif 10. Nampak ada negatif. Ni kena hati-hati. Negatif ada negatif. Jadi kita masukkan Y2 tolak Y1. Okey, Y2-nya adalah negatif 10 tolak 0. Kena masukkan negatif tu, jangan lupa. Bahagi dengan X2 tolak X1. 25 tolak 20.
So kita teruskan, ini jadi negatif 10, 25 tolak 20, 5. 10 bagi 5, 2. Negatif 2 meter per second square. Negatif 2. Okey, negatif 2 lagi atas. Ni negatif 5, sekarang negatif 2. Terus. Okey, maafkan tulisan saya yang comot. Jadi itu saja untuk hari ini. Ada sebarang masalah? Tak ada. Okey, kita boleh stop lah. Lama sangat dah ni, lebih sejam. Okey, untuk tu saya berhenti dulu. Terima kasih kerana hadir hari ini. Saya sangat bangga kerana kamu semua hadir. Tengok berapa orang. Jadi latihan, ikut teks ke? Nak buat latihan ke? Tak payahlah kita buat latihan esok. Okey, esok. Setakat hari ni kamu tengok balik video supaya kamu faham. Okey? Okey, cikgu. Okey, bye.